warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran dan bersama saya kawan kawan lama Hazman. Sekarang di Jepun, sebab tu kita buat interview online. Kita buat ni online sahaja. Hari ini kita bercadang untuk bercakap tentang hal ehwal sekitar falsafah. Betul lah Hazman Ya. Okay. So, agak soalan pertama is Hang asal-asalnya kita kenal daripada UK masa tu Hang undergrad kan di Manchester buat ekonomi. Kemudian Betul. balik kerja dengan Sam Dabi. Aha. Kemudian lari dari jalan yang benar untuk pursue PhD. Dah bidang apa Master dulu. So sekarang tengah buat apa? Sekarang tengah buat PhD di Waseda University di Tokyo dalam bidang International Studies, fokus pengkhususan sains politik. Jadi basically lari bidang daripada benda yang praktikal iaitu ekonomi kepada yang di awang-awangan itu sains politik. Ekonomi tu praktikal, kemudian waktu master kita ke awang-awangan, kita buat filosofi. Lepas tu kita turun baliklah ke bumi sebab tak mau duduk lama-lama dekat kayangan tu. Jadi kita turun balik ke bumi buat sains politik, memerhatikan PRU. Jadi antara benda yang orang selalu cakap lah pasal falsafah ni, since Hazman dah buat falsafah, master dalam bidang falsafah dan sekarang disambung PhD. Orang kata benda ni tak ada guna lah, dia tak ada guna kan. So kenapa kita nak fikir pasal falsafah ni lah kalau tak ada guna tu? Tu lah. Ada ini satu pandangan yang selalu diutarakan lah kepada orang-orang yang barangkali mungkin tak berminat dengan falsafah dan sebagainya. Tapi bila satu perkara penting, yang paling penting kenapa kita kena belajar falsafah ialah banyak konsep yang kita pegang, yang kita gunakan, selalu kita anggap kita sudah faham dan kita sudah faham maksud konsep itu. Sedangkan di belakang konsep tu ada banyak falsafah yang penting. Contoh, bila orang tu sebut falsafah ni tidak ada guna, perkataan guna itu pun dianggap sudah ada andaian di belakang perkataan guna tu. Macam mungkin di belakang kepala dia bayangkan perkataan guna tu adalah dari sudut alat fizikal. Mungkin saya menggunakan periuk untuk memasak. Saya menggunakan mesin basuh untuk basuh baju. Jadi dia mesti ada kewujudan fizikal. Tetapi perkataan guna tu juga biasanya kalau dari sudut linguistik dia tidak hanya bermaksud fizikal, dia boleh bermaksud benda yang lebih abstrak. Contohnya kita boleh menggunakan partial differential equation untuk kerja-kerja Imran dan sebagainya. Jadi itu pun guna juga kan. Jadi perkataan itu satu contoh lah. Banyak konsep yang kita anggap kita sudah faham, yang kita anggap dalam bahasa Inggeris kita kata take for granted. Padahal di belakang konsep itu ada penjelasan falsafah. Kalau katakan macam tu, mesti dah ada orang fikir dulu kan, zaman-zaman dulu lah. Jadi dari mana dia bermula lah, dan macam mana kita nak tengok macam mana dia berevolusi sampai tahap ke mana lah. Ya, betul. Ini sebenarnya satu bidang inquiry yang spesifik dalam pengajian falsafah, iaitu sejarah falsafah. Aku rasa lah, dan juga disebut oleh A.C. Grayling juga dalam dia punya History of Philosophy tu. Mungkin tidak ada disiplin lain yang lebih berminat dengan sejarahnya sendiri kecuali falsafah. Jadi kalau kita nak kata sejarah falsafah dalam kemanusiaan ni, sejarahnya jauh lebih panjang daripada recorded history, sejarah yang direkodkan. Sebab manusia sudah daripada semua kegiatan manusia yang wujud sejak zaman manusia mula ada rasional, ada akal yang rasional itu,
kita boleh nampak ada banyak percubaan untuk memahami alam, untuk melakukan sistem kehidupan, ya. Jadi itu juga sudah pun constitute satu bentuk aktiviti kefalsafahan. Cuma mungkin kita tak tahu specifically apa yang mereka fikirkan disebabkan tidak ada rekod daripada zaman tu. Dan sebab itu dalam kebanyakan akademia yang kredit kepada permulaan falsafah adalah daripada zaman Yunani kuno. Sebab mereka ini yang boleh dikatakan meninggalkan penulisan falsafah proper yang paling lengkap. Kalau nak ikutkan tamadun-tamadun lebih awal, Mesopotamia dan sebagainya tu mesti sudah ada aktiviti kefalsafahan, kan? Cuma mungkin dihuraikan dengan cara lain, ataupun rekod-rekod aktiviti kefalsafahan tu barangkali belum decipher. Sebelum tu lagi kan, sebelum kita nak bincang, agaknya kita terlepas pandang lah ni. Perkataan bahasa Melayu falsafah tu daripada perkataan Arab kan, falsafah. Perkataan tu maksud dia apa? Contohnya kalau kita kata apa konsep ekonomi kan, dia ada maksud dia. Jadi politik pun ada maksud dia. Jadi falsafah tu datang daripada mana? Kalau perkataan Melayu falsafah atau Indonesia filsafat datang dari Arab falsafah. Falsafah ini pula datang daripada Yunani filosofia yang ditranslate ke bahasa Arab sebagai falsafah waktu zaman translation dululah. Dan filosofia ini datang daripada dua, iaitu philos dengan sophia. Philos bermaksud cinta, sophia bermaksud kebijaksanaan ataupun wisdom, yakni cinta kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni mungkin satu translation yang sedikit terbatas. Mungkin lebih baik diterjemahkan sebagai hikmah yang lebih luas dia punya cakupan berbanding dengan kebijaksanaan dalam bahasa Melayu. Mungkin cinta kepada hikmah adalah translation yang lebih baik. Tapi aktiviti yang dikatakan filosofia dalam bahasa Yunani itu adalah aktiviti yang kalau kita tengok kepada orang-orang sebelum zaman Sokrates, pre-Socratics kan, dikatakan pre-Socratics itu, aktiviti dia orang apa? Aktiviti dia orang memerhatikan alam dan cuba mencari huraian yang paling lengkap terhadap keseluruhan kejadian alam. Untuk mencari huraian paling lengkap tu muncullah macam-macam speculation, kan? Thales mengatakan, oh, semuanya datang daripada air. Lowest common denominator adalah air. Kemudian datang banyak lagi yang datangkan dengan teori-teori yang pelbagai. Jadi kenapa huraian-huraian itu dikeluarkan adalah disebabkan keinginan untuk menghuraikan realiti yang kita nampak dan juga realiti yang kita tak nampak. Tapi kalau macam tu, apa beza falsafah dengan katakan mitos-mitos yang sebenarnya juga menjelaskan macam mana alam ini terjadi kan? Macam mitos Yunani, semua ni bermula dengan chaos. Kan? Kemudian daripada chaos tu muncullah generasi pertama ketuhanan kan. Kemudian muncullah generasi kedua ketuhanan, lepas tu muncullah generasi ketiga ketuhanan kan. Jadi apa beza antara apa yang Thales buat dengan apa yang siapa nama tu yang tulis buku tu? Ni bukan Homer. Bukan, Hesiod. So apa beza antara apa yang Hesiod buat dengan apa yang Thales buat? Okay, yang aku nampak at the back of my mind ya. Yang aku nampak adalah method pemerhatian dan juga explanation method tu. Kalau dari mitologi, dia perlu diasaskan dengan kepercayaan tertentu. Ya, contoh kalau mitologi Greek, dia ada dia punya pantheon, dia punya sejumlah tuhan, sejumlah dewa yang disembah itu. Kalau mitologi Jepun juga sama, ada sejumlah dewa yang disembah, dan huraian permulaan dunia pun
mesti berpaksikan dewa-dewa ini. Jadi, tapi bagi Thales dan orang-orang pre-Sokratik yang lain yang kebanyakannya, ini menarik tak? Kebanyakannya tidak hidup di pusat budaya dan agama Greek, kerana kebanyakannya hidup dalam buangan di Asia Minor. Ini disentuh oleh Karatani Kojing. Buku dia original dalam Jepun, Tetsugaku no Kigen, dah ditranslate ke English sebagai Isonomia and the Origins of Philosophy. So menarik juga pemerhatian dia bila dia kata kebanyakan pre-Sokratik tidak hidup di pusat kebudayaan Greek kerana mereka ini melawan kebudayaan tradisi. Jadi mereka ini banyak buangan di Asia Minor, sekarang di Turki. Contoh macam Thales juga begitu, hidup di kawasan Ionia. Jadi mereka cuba untuk, pertama, huraian itu cuba untuk dibuang daripada huraian berkenaan dengan dewa-dewa Yunani. Jadi bila buang dewa-dewa ni, apa lagi yang kita boleh jadi asas kepada huraian kita? Asas kita adalah apa yang kita nampak, daripada apa yang kita nampak, kita cuba sistematikkan. Contohnya, macam kita nampak, okey, di depan aku ada pokok, ada gunung, ada sungai. Dan dalam kewujudan pokok, gunung dan sungai, apakah yang boleh disamakan, apakah yang boleh dibezakan? Jom kita categorize. Maka kita boleh katakan juga ini permulaan kepada natural philosophy ataupun yang seterusnya berkembang menjadi bidang kau lah, sains. Tapi daripada method inquiry ini, kita boleh katakan satu method yang sistematik terbentuk. Daripada pemerhatian data dilihat, daripada data cuba dihuraikan, cuba dikelaskan dan cuba disusun untuk menjelaskan sesuatu. Kalau kita kata macam tu, maka seolah-olahnya falsafah ini sekular. Tapi sebenarnya dia tak adalah sekular kan. Sebab dalam kefalsafahan itu wujud dia tidak menafikan apa yang Hesiod cakap kan. Dia cuma mengkategorikan sahaja kan. Jadi lepas tu macam lepas Thales ada orang lain cakap sebenarnya alam ini macam ni, alam ini macam ni. Cumanya kemudian sampai kepada yang tiga sampai kepada Socrates, kemudian Plato, kemudian Aristotle kan. Jadi pada Socrates dia tak adalah buat apa-apa sebab dia cakap-cakap je kan. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Sebab daripada pengamatan alam, dia seolah-olah apa yang Plato ungkapkan dalam dialog-dialog dia tu, dia macam ada masuk benda-benda lain. Dia macam ada benda yang bertambah dekat situ. Kan? Daripada just alam sahaja, dia jadi benda lain. Apa benda yang Plato dan Aristotle sebut tu yang menyebabkan cakupan kepada falsafah tu daripada jadi natural philosophy, jadi macam berkembang? Okay. Of course orang seperti Socrates dengan Plato, kita assume Socrates benar-benar bercakap apa yang dia bercakap tu ya. Sebab semua adalah recorded by Plato. Ada banyak tambahan berbanding dengan natural philosophy yang membawa kepada banyak cabang-cabang filosofi yang lain. Contohnya, bila kita bincang tentang the nature of man ataupun nature of human soul, benda yang melibatkan identiti manusia, itu disebut dalam Phaedo dan beberapa tempat lagi. Tapi yang mungkin yang paling menarik Phaedo kot. Bila Socrates kata macam, aku gembira lah sebab aku nak mati. Jadi itu membuka jalan kepada perbincangan falsafah tentang apakah identiti kemanusiaan. Dan bila dapat kat agama Kristian dan dapat dekat agama Islam, dia jadi huraian tentang roh, huraian tentang apakah keutamaan roh berbanding dengan jasad. Lepas tu yang ni masuk pula jalan ke dalam tasawuf dan sebagainya. Yahudi ambil masuk dalam Kabbalah dan macam-macam lagi. So itu satu jalan yang diteroka.
jalan yang seterusnya pula adalah selain daripada natural philosophy atau sains, juga adalah jalan etika. Ada banyak perbincangan dalam Plato juga, paling famous mungkin Euthyphro, berkenaan dengan baik dan buruk itu datang dari mana? Adakah benda baik itu datang disebabkan Tuhan mengatakan dia baik, ataupun dia dia apa, Tuhan mengatakan dia baik sebab dia baik? Maka itu sudah membuka jalan kepada falsafah etika. Perbincangannya sampailah ke zaman moden, tapi selepas itu diteruskan dalam banyak perbincangan. Terutamanya dalam falsafah agama pun diusung balik perbahasan dalam Plato ini. Selain daripada itu adalah perbahasan tentang epistemologi. Macam mana kita tahu apa yang kita tahu, kan? Kalau kita assume kata apa yang kita lihat dan perceive itu merupakan benda yang wujud dan seperti apa yang kita perceive, seperti apa yang kita cerap, maka persoalannya adakah apa yang kita cerap itu benar-benar benda itu, hakikat kepada benda itu. So juga Plato menulis tentang perkara berkenaan, dan mungkin alegori yang paling famous pasal tu adalah yang Allegory of the Cave. Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu adalah bergantung kepada banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita assume kita tahu, sedangkan kita tidak tahu pun hakikat kepada benda tu. So aku rasa lah bukan aku rasa, based on pembacaan aku yang dihuraikan oleh Plato dan Aristotle itu kenapa dianggap sebagai permulaan bagi pengkelasan falsafah yang proper adalah disebabkan dari situ dikembangkan banyak faktor, banyak huraian dan juga bidang-bidang capahan falsafah yang lain. Bukan sekadar speculation tentang okay, aku nampak begini, alam ini macam ni, alam ini dijadikan begini dan bla bla bla. Kalau macam tu, katakanlah kita kata falsafah itu pada zaman Aristotle, pada zaman Plato macam tu kan. Secara dia masih lagi orang, orang tua lelaki bercakap-cakap kan antara Betul. mereka. Walaupun Aristotle tu memanglah cikgu kepada Alexander kan. Tapi still lagi dia bercakap-cakap je lah. So apa kena-mengena, apa yang kesan dia kepada kita lah, kepada orang-orang kebanyakan. Sebab tak ada apa pun, kita still hidup mati macam tu juga. So macam ni dia memberi kesan kepada kita. Sebab orang kata macam tu lah, kita cakap-cakap ni dan tak ada apa pun jadi. Benda sama je. So apa contoh macam katakanlah kita ambil dalam kes Islam kan, for instance kan. Macam mana contohnya apa yang Aristotle cakap tu memberi kesan? Adakah ada tak benda yang memberi kesan sampai sekarang pun? Okay. Kalau bagi orang dalam bidang pengajian agama, Aristotle memang ada benda yang direct memberi kesan kepada pembincangan keislaman. Itu aku rasa clear sebab semua orang yang mengaji agama akan mengaji Maqulat Asyarah tu. Yang itu memang warisan langsung dari Aristotle. Bagaimana mengkelaskan kewujudan di alam fizikal. Kemudian logik, kalau orang yang mengaji akidah dan mengaji usul fiqh, itu satu ramuan yang wajib dan logik yang dibangunkan oleh tradisi Islam banyak terinspirasi. Kenapa bukan aku kata mencedok langsung Aristotle, sebab banyak yang terinspirasi kerana setelah dibangunkan oleh orang-orang seperti Al-Kindi, Ibn Sina dan sebagainya, ada banyak yang dihuraikan lanjut. Ya. Maka benda tu adalah adalah kesan langsung daripada Aristotle kepada tradisi Islam lah, kalau kita nak sebut dalam sudut keilmuan. Dan tapi kalau kita nak sebut dari sudut pemahaman kita terhadap dunia pun, aku rasa macam tu juga, disebabkan contohnya apabila Aristotle menghuraikan tentang, katalah dia menghuraikan tentang gender. Dia menghuraikan tentang lelaki dan perempuan, bila perempuan itu adalah lelaki yang tidak sempurna kan. Maka benda ni
diterima secara tidak kritis oleh banyak orang dan termasuk juga dalam tradisi agama. Sedangkan barangkali dalam tradisi agama tu tak sebut pun benda tu. Tapi bila diambil daripada pandangan Aristotle ini, diadunkan dengan budaya dominan orang yang beragama tu, maka dimasukkan sekali ke dalam perbincangan agama mengatakan bahawa perempuan ini kurang daripada lelaki contohnya. Berada di bawah lelaki contohnya. So itu yang aku nampak bagaimana kesan langsung Aristotle kepada perbincangan keagamaan. Bahkan perbincangan sifat 20. Perbincangan sifat 20 kan ada sebahagian orang mengatakan ini dari falsafah Greek. Sebahagiannya betul. Perbincangan itu memang sebahagiannya terinspirasi daripada falsafah Greek, tetapi bukanlah dicedok daripada falsafah Greek. Dia dibangunkan oleh Asy'ariyah Maturidiyah, tetapi banyak terinspirasi daripada perbincangan falsafah Greek. Yang bagi aku satu usaha yang kreatif lah. Mungkin dalam keadaan macam tu kita boleh kata yang falsafah ni dia macam membentuk benda-benda yang menjadi usul kepada perbincangan-perbincangan tu, lebih wujud dalam usul, macam usul fiqh. Banyak-banyak prinsip-prinsip ni dibangunkan, dibincangkan. Kalau katakan fast forward kepada hari ni kan, isu-isu yang wujud hari ni tak banyak yang berkaitan dengan apa yang pernah dibincangkan pada masa itu. Contohnya kalau kita ambil contohlah macam kau punya major masa undergrad, ekonomi kan. Ekonomi Islam sebelum simple je, dia just jual beli barang je. Tak ada apa sangat, cukai kan. Tak ada apa sangat. Sebab tu binaan fiqh tradisi dia macam tu. Dia banyak kepada sah atau tidak jual beli kan. Jadi tapi macam kalau kita tengok perbahasan ekonomi contohnya oleh orang barat kan, dia tiba-tiba masuk Marxis, tiba-tiba masuk sosialis kan, benda-benda macam ni. Macam mana benda tu terkeluar daripada isu falsafah ni lah. Maksudnya apa yang jadi prinsip asas yang mengeluarkan posisi-posisi politik ni dan politik dan ekonomi ni, apa yang dia orang cuba dia fikir tu sebab apa? Apa maksudnya? Aku tak faham. Maksudnya bagaimanakah perbahasan-perbahasan ini keluar daripada perbahasan falsafah ke macam mana? Maksudnya macam perbahasan-perbahasan ni dia ada prinsip-prinsip asas kan. Dan prinsip-prinsip asas ni mungkin cara difahami tu tak betul. So antara masalah dia ialah kadang-kadang bila kita bincang pasal benda-benda praktikal ni, kita abaikan yang asas falsafah tu. Macam kita tak kisah kan dari mana dia datang apa-apa, as long as it works, kita boleh ambil apa yang ada, struktur yang ada sekarang ni, kita gabungkan je dengan apa yang pernah dibincangkan oleh orang Islam pun. Contoh macam Islam banking, kita tak kisahlah apa-apa pun. Ataupun Islam dan demokrasi ke sebagai contoh kan. Tapi tapi perbahasan tu sendiri ialah perbahasan yang asing. Asal perbahasan dia bukan indigenous kepada tradisi kita kan. Jadi persoalan dia ialah apa cara terbaik untuk kita, I guess macam at some point kita nak sampai kepada apa cara terbaik untuk kita engage dengan benda-benda macam ni. So daripada apa, contoh kalau kita ambil perbahasan ekonomi kan, dari mana benda ni datang? Sebab buku siapa dah nama anarkis yang tulis pasal Graeber kan, buku dia Arwah Graeber, apa dah nama yang baru tu, The Dawn of Everything. Okay. The Dawn of Everything kata sebenarnya macam bila diorang, apa yang terjadi sebenarnya ialah bila masyarakat barat jumpa dunia baru, dan dia pun berhadapan dengan satu budaya dan ketamadunan yang sangat berbeza dengan apa yang diorang percaya. Betul. Dia macam tercabar tau.
Dia macam tercabar. Macam bila orang kata macam, oh kami ni kaya sebab kami ada XYZ. Lepas tu dia kata ini bukan kekayaan sebenar. Kan dia kata kami pun kaya sebab kami hidup macam ni. Kan? Kami tak ada orang sakit. Apa tu kami semua orang jaga apa ni kan. So Graeber kata yang bila perbincangan pasal kebebasan daripada Locke apa semua ni, asalnya ialah daripada apa pertembungan budaya ni tau, antara dua ni. So I guess macam soalan dia ialah apa yang jadi lepas tu, macam katakanlah dia ada pertembungan budaya ni, kemudian isu-isu seperti kebebasan ni dia jadi penting kepada kebudayaan barat. Sebab sebelum abad ke-15 ke-16 mana ada orang kisah pun pasal kebebasan ni kan. Dia macam tiba-tiba je keluar kebebasan. Okey. Aku rasa aku nampak ke mana soalan ni nak dibawa. Okey. Lanjut. Okay. So dalam kes-kes macam tu, bila dia start pasal kebebasan ni, dia seolah-olah mengeluarkan satu diskurs yang baru. Kan dia keluar pasal kebebasan politik, kebebasan bersuara, semua yang konsep-konsep yang masih wujud, yang wujud sekarang ni. Dan perbezaan konsepsi kebebasan ni dia jadi asas kepada banyak posisi ekonomi dan politik yang menjadi akhirnya menjadi parti politik, menjadi manifesto bagi contoh kan. Okay. So kalau kita nak soroti perbahasan tu bermula daripada katakan Locke kan, apa yang dia sembang lah, lepas tu apa yang jadi. Contohnya pasal kes-kes kebebasan ni lah. Ya. So ya betul, semua konsep macam tadi kita start dengan konsep, ada banyak konsep yang kita take for granted, yang kita pegang dan kita assume kita sudah memahami konsep itu, tapi sebenarnya konsep itu penuh dengan andaian falsafah. Contoh yang kau dah bagi tadi, kebebasan. Dan kalau kita nak pin down bahawa permulaan idea kebebasan moden barat daripada Locke, katakanlah kita assume Locke, maka kita kena tengok juga apakah latar kepada diskurs ataupun wacana di belakang Locke tu. Sebab waktu itu adalah expansion, pengembangan barat, satunya di Amerika, yang keduanya di timur. Dan bahkan aku rasa bahkan sebelum, lebih awal daripada Locke ialah Hugo Grotius, dia adalah statesman dari Belanda, dan waktu itu juga adalah expansion Belanda ke timur, dan ada banyak idea kebebasan yang asing kepada orang Eropah, tetapi terinspirasi dari sama ada dari timur ataupun dari barat kan. Contoh macam kalau secara sejak zaman berzaman kan, orang-orang Eropah ni masyarakatnya adalah berasaskan tanah, land base. Jadi bila land base, semua benda terikat dengan tanah. Semua benda, sama ada identity ataupun income ataupun konsep politik pun terikat dengan tanah kan. Sampai raja sama raja bergaduh sebab apa? Berebut tanah, berebut teritori kan. Tapi bila Belanda sampai ke Makassar contohnya, dan waktu itu berlaku, aku tak ingat tahun bila, 16 something bila berlaku pergaduhan antara Belanda, Makassar, Ternate, Tidore, itu di bahagian timur Asia Tenggara tu, Belanda pun kata kami nak exclusive right untuk untuk trade, untuk berdagang dengan Kesultanan Makassar. Jadi Sultan Makassar kata mana boleh. Ini kalau dalam undang-undang Laut Makassar kan, laut ini adalah dicipta oleh Tuhan untuk kegunaan semua manusia. Dan Belanda dengar ni terkejut. Kerana tidak ada idea itu dalam kesedaran barat. Kan? Mana ada benda yang dicipta oleh Tuhan untuk semua manusia. Kan? Jadi dari situ datang kesedaran bahawasanya
adanya konsep yang disebut sebagai mare liberum, the freedom of the seas, yang kemudian dihuraikan oleh Hugo Grotius. Kemudian disambung, kemudian tradisi ini disambung oleh Locke. Of course, bagi Locke dia ada konteks tersendiri jugalah, iaitu expansion orang-orang Inggeris di Amerika. Jadi idea tentang kebebasan, dan bila kita sebut tentang kebebasan, mestilah kita akan ada implikasi-implikasi lain kan. Contohnya macam bila orang tu bebas, macam mana pula dengan kebebasan tu nak dihuraikan macam mana? Kalau nak dihuraikan dalam bentuk, okey, inilah undang-undang kebebasan. Maksudnya kita kena assume orang tu ada terikat dengan sebahagian undang-undang. Undang-undang tu pula akan ada konsep seperti kewarganegaraan, akan ada konsep seperti coercion, hukuman dan sebagainya. So bahkan konsep kewarganegaraan pun adalah konsep yang flimsy, yang merupakan yang berdiri di atas ini, di atas land-based society. Katakanlah kita ambil apa yang Locke nak kata. Sebab Locke sangat berpengaruh kan dalam apa dia panggil, dalam liberalisme. Yang sekarang ni lah, yang sekarang dia kata liberal kan. Kenapa dia jadi liberalisme tu? Asal dia apa? Asal-asal lah kenapa orang panggil tu liberalisme. Lepas tu kenapa jadi konservatisme kan? Contoh sebab semua-semua ni label yang orang pakai. Aku suka je kan orang pakai, dari mana dia datang kita tak tahu. Itu dia, kalau kita nak mencari definisi yang tetap adalah susah. Jadi kita kena pin dekat somewhere. So katalah kita nak pin down definisi liberalisme itu pada Locke. Dan apakah wacana yang menjadi latar kepada Locke kan? Pertama, latar kepada Locke adalah individual, fokus kepada kewujudan adalah individu. Fokus kepada kefahaman tentang alam di sekeliling individu adalah individu itu sendiri yang datang, yang kalau kita nak trace lebih awal, kita boleh trace kepada Descartes yang meletakkan asas kepada pengetahuan tentang kewujudan itu adalah pada individu, bukan pada benda-benda eksternal yang lain. So kalau kita nak pin down liberalisme pada Locke, kita tengok binaan idea dia. Contoh idea dia tentang epistemologi dalam an essay on human understanding. Yang tu dia huraikan macam mana manusia ni tabula rasa pada hakikatnya. Jadi semua konsep tentang masa, ruang, besar, kecil, kewujudan, ketiadaan, semua ni tidak ada satu pun yang bidarurah. Tidak ada satu pun yang wujud secara tabi'i. Semuanya diserap oleh manusia bila dia membesar. Jadi itu dah menunjukkan satu assumption dia, mengatakan bahawa cerapan individu itu merupakan asas kepada pengetahuan. Tidak ada benda di sebalik individu itu. Yang ada adalah individu itu menyerap semua benda. Dan dia dengan serapan tu dia memahami alam sekeliling dia. Okey, itu binaan epistemologi dia. Kemudian benda ni membawa kepada binaan etika dan politik. Binaan politik dia bila dihuraikan dalam The Two Treaties, dia huraikan tentang bila setiap manusia ni ada kebebasan masing-masing, maka kita kena fikir apakah bentuk kerajaan yang paling bermoral. Jadi bentuk kerajaan yang paling bermoral, nak dipendekkan cerita, dia bermula dengan huraian tentang state of nature, keadaan di mana tidak ada kerajaan atau tidak ada undang-undang. Maka ini state of perfect freedom, keadaan kebebasan yang sempurna. Tapi tidak ada siapa yang mahu keadaan kebebasan yang sempurna ini, bukan sebab dia lain daripada Hobbes. Hobbes kata semua orang akan berbunuhan, semua orang akan dia macam dark lah. Tapi Locke dia tak berapa dark. Mungkin disebabkan Locke adalah seorang Kristian yang devout. Dia masih optimis terhadap hidup.
Orang beragama kan selalu optimis. Macam apa Ya, pun yang berlaku. yalah, tapi Hobbes hidup lepas Civil War kan, ramai mati Ah, kan. So tak apalah. So tu pengalaman depa lah menyebabkan dia rasa macam tu. Anyway, so apa yang so kalau kita nak letakkan liberalisme ini pada Locke, liberalisme ini uh, authority untuk mendefinisikan seseorang individu dari sudut identiti, dari sudut kemahuan, bahkan dari sudut kebenaran adalah pada individu itu sendiri. Cumanya Locke tidak bersetuju untuk kalau semuanya diletakkan pada individu, boleh tak orang tu bunuh diri? Locke kata tak boleh. Ini yang ni menarik sebab kenapa tak boleh bunuh diri ni dia bawa hujah agama. Dia kata tak boleh. Walaupun hang ada kebebasan individu, hang masih tak boleh bunuh diri. Sebab apa? Nyawa ni diberi oleh Tuhan. Nah, tapi tak fair lah macam tu. Dia macam masuk ikut pintu belakang kan. Tiba-tiba mana boleh, tak ada asas tiba-tiba nak masuk ikut pintu belakang kan. Effectively macam tu lah dia buat. Okay, so basically daripada situ, adakah macam mana dia derive system of government contohnya lah? Apa legitimacy system of government? Okay. Yang ni dia huraikan dalam the two treatise. The first treatise adalah dia membantai seorang lagi intelektual zaman tu, Robert Filmer. Robert Filmer dia mempertahankan satu idea divine right of kings. Dia kata disebabkan Tuhan mencipta Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, maka raja-raja perlu mendapat hak istimewa raja-raja. Sebab ini adalah dia kiaskan dengan itulah Adam dan Hawa. Jadi si Locke ni kata tak boleh, ini kias yang batil. Ini kias yang tidak, ilahnya tak kena kan. Dia kata itu tidak memberi implikasi bahawasanya politik perlu untuk menerima divine right of kings, sebab premisnya apabila setiap manusia itu rasional dan setiap manusia itu boleh untuk mahu untuk ada right bagi diri dia sendiri, maka kita tak boleh untuk pertahankan ada manusia yang secara natural dia ada hak untuk memerintah ke atas orang lain. Maka dalam second treatise dia huraikan tentang bentuk government yang bagi dia sempurna. Dia kata bukan sempurna lah, bagi dia paling bagus berbanding dengan yang lain-lain. Bagi dia kata okay, yang paling bagus representative government. Bila dia kata okay, dari sini yang dia start tadi, state of nature. Semua manusia nak keluar daripada state of nature, kena ada authority. Yang ni kena ada sistem politik yang akan menghadkan hak setiap manusia. Tapi sistem politik ini kita kena bincang pula authority. Setakat mana authority dia boleh berkuasa. Kalau dia ada unlimited power, tak bermakna juga sebab setiap manusia yang dah bersetuju untuk melepaskan hak kebebasan diri dia akan diambil lagi hak kebebasan diri dia. Maka dia kata okay, kenapa representative government? Disebabkan setiap manusia akan ada pertama kebebasan untuk memilih, yang kedua kebebasan untuk memilih ini juga secara setara oleh semua orang. Dan bila wujudnya bila wujudnya satu bentuk representative government, disebabkan dia dibentuk berdasarkan suara rakyat, maka dia merupakan satu evil yang perlu untuk macam mana nak kata, supaya undang-undang dan hak boleh ditegakkan tanpa encroach lebih lagi hak yang lain. Jadi itu pada pendapat dia, kenapa kena ada representative government ataupun demokrasi yang berperwakilan macam kita, macam di Malaysia. Jadi itu jadi asas kepada demokrasi yang ada sekarang ni lah, in a sense lah. Cumanya kalau kita tak setuju dengan state of nature dia tu, valid tak? Memang sebenarnya kritikan terhadap Hobbes
dan juga Locke dan juga Grotius juga adalah apabila dia orang huraikan tentang state of nature. Kenapa perlu start dengan state of nature? Itu dah jadi satu assumption. Kenapa perlu start dengan state of nature? Seolah-olah state of nature tu satu benda yang wajib untuk ada sebelum manusia memulakan autoriti politik. Jadi itu pun berbalik kepada assumption orang-orang ni lah. Locke dan juga Hobbes dan juga Grotius dan juga lain-lain, bila mereka bincang pasal state of nature, mereka bincang tentang satu keadaan yang manusia ada semua benda sebelum manusia dihadkan, iaitu Adam dan Hawa di syurga. Jadi itu adalah assumption bahawa Adam dan Hawa yang belum lagi dibuang ke dunia yang penuh persengketaan ini adalah dunia yang sempurna. Jadi kalau kita nak keluar daripada assumption itu boleh, cumanya kita kena ada perbincangan yang juga kuat untuk menjadi asas kepada okey, dari mana kita nak start berbincang tentang pembentukan otoriti politik. Kalau dalam bidang antropologi, ini dah banyak dah alternatif lain tentang bagaimana pembentukan state ataupun masyarakat non-state, kan. Contoh orang-orang macam Benedict Anderson, orang-orang yang bincangkan tentang masyarakat yang masyarakat indigenous yang kita anggap mereka berpolitik seperti kita tetapi sebenarnya tidak. Contohnya bila kita melihat orang-orang bajau laut contohnya. Bila kita kata kenapa banyak sangat orang yang tidak berdokumen, yang suka-suka pergi ke sempadan itu dan ini, yang mengatakan mereka ini bukan rakyat Malaysia, bukan juga rakyat Filipina, sebab mereka ni duduk di dua negara secara serentak, kan. Jadi cara bernegara itu bukan lagi bernegara yang macam tadi land based, bernegara yang kita anggap adanya tempat yang khusus untuk dinegarakan. Tak cumanya maksudnya bila kita cakap macam tu, sebab asas demokrasi itu sendiri in that sense ialah satu, kita kata apa, fantasi lah. In a sense lah, fantasi yang dibina berdasarkan sesuatu pandangan terhadap manusia tu apa, psikologi tu apa, kan. Daripada psikologi sebab dia apa, psikologi ni maksud dia roh, kan. Psikologi tu maksudnya the study of the soul, kan. So maksudnya dia sebenarnya apa Locke buat tu, dia assume satu psikologi dan daripada this assumption dia bina satu sistem berdasarkan satu fantasi dalam kepala dia. Kemudian dia bina satu sistem government yang kemudian diinstitusikan, kan. Jadi dalam hal itu, kalau katakan kita nak bina katakanlah kita nak bina satu form of government, katakanlah contoh dalam kes ni liberalism, kan. Dan katakanlah kita reject certain things dalam formation tu, institusi yang kita bina juga mesti akan berlainan, betul tak? So contohnya dalam Islam sebagai contohnya, satu state tu is yang macam yang awak Al-Halak kata, negara tu dia sah sebab dia jaga syariah, kan. Yang tu awak Al-Halak kata, so macam tak ada orang akan bangkang kot. Kalau negara tu tak jaga syariah, dia confirm tak sah, kan. So at least tu at least menjaga pada zaman khilafah apa semua tu. So kalau kita katakanlah kita nak bina demokrasi atas tu, dia jadi bermasalah lah, kan. So macam mana so dalam keadaan kita faham dua-dua benda ni, macam mana kita nak approach sesuatu macam tu? Ada tak model-model lain, ataupun macam mana, ada tak benda yang datang daripada Jepun ke, daripada China ke, yang memberi kita idea yang bahawa it doesn't have to be this way, as it were. The conception doesn't have to be this way, kan. Sebab one of the problems, at least
sebagai manusia kita jarang kita ambil benda yang ada sekeliling ni as if itu je lah yang boleh. Kan? So apa pandangan kau dalam kes ni? Boleh tak kita cari model-model yang lain ataupun kita dah stuck lah? Ataupun just kita kena fix apa-apa around the edges ke apa-apa lah? Ataupun apa yang Aku kita perlukan rasa well, of course ini bukan pendapat yang final. Um, aku rasa benda ni adalah satu continuous eksperimen manusia terhadap tentang authority. Sebab daripada zaman dulu manusia dah eksperimen dengan bentuk-bentuk pemerintahan tertentu. Monarki contohnya, demokrasi contohnya, oligarki, feudalism dan sebagainya. Jadi bila dia berevolusi sampai seperti mana yang kita nampak sekarang, dia adalah hasil daripada proses-proses ini. Tak kisahlah proses tu organik ataupun dipaksakan ke atas satu negara disebabkan imperialism dan sebagainya. Dan tak kisahlah juga proses itu merupakan kombinasi antara organik dan paksaan. Contohnya mungkin Malaysia lah, kan, proses kita amalgamate antara benda yang tradisional, contohnya sultan-sultan kita, dengan benda yang disuruh diletakkan oleh British dalam negara kita, iaitu sistem demokrasi yang kita ada. So itu adalah eksperimen yang masih berjalan sampai sekarang. Dan configuration ni mungkin akan berubah seiring aliran waktu kan. Dia tidak akan kekal dalam satu bentuk tu saja. Dan dia juga boleh jadi berubah ke arah mana tu kita boleh bincangkan lah, macam-macam benda kita boleh buat possibility. Tapi satu benda yang aku rasa kita kena appreciate adalah bila kita meletakkan agama sebagai satu faktor, satu variable, kan? Yang aku nampak dapatan utama dalam Halak punya Impossible State adalah dalam pemerintahan tradisional Islam sebelum zaman moden, apabila konsep-konsep syariah itu diintegrasikan, benda tu juga diiringi dengan satu kefahaman bahawasanya ini adalah satu eksperimen dan bukannya satu bentuk yang tetap. Perlunya kerajaan yang sebegini untuk memerintah Islam. Kan? Sebab tu kalau kita tengok banyak dalam pemerintahan pra-moden, ada banyak gila eksperimen, macam-macam dia orang buat dalam bentuk-bentuk, dalam kerajaan-kerajaan yang berbeza. Geografi dan juga waktu. Kedua, bila kita masuk ke zaman moden, kita melihat bentuk state ataupun bentuk negara zaman moden, kita terus assume mengatakan bahawa okey, inilah negara zaman moden dan kita perlu ambil apa yang telah dieksperimenkan zaman dulu dan kita transplant masuk ke zaman moden ini. Tanpa memahami apakah dia assumption dan juga struktur negara moden tersebut. Jadi aku rasa itu dapatan paling penting lah daripada apa yang dihuraikan oleh Halak. Dan jadilah seperti mana apabila kita mengambil sebahagian daripada zaman pramoden, kemudian tanpa konteks, kemudian kita bubuh dalam politik kepartian zaman moden, maka jadilah idea bahawasanya mengundi parti kami menyokong Islam, mengundi parti lain tidak menyokong Islam. Itu bagi aku tu salah satu daripada dia punya ni lah, implikasi dia. Ya, fahamlah kenapa kau cakap macam tu kan. Cuma itulah mungkin rather than kita fikir yang aku fikirlah, mungkin daripada kita fikir yang kita perlu bina sistem, apa yang kita perlu fikir ialah kita kena fikir apa kita punya aturan sistem nilai yang kita ada, kan? Sebab yelah nilai tu ada banyak dan kita atur berdasarkan apa yang kita rasakan penting dulu.
Kemudian daripada keadaan yang sekarang ni, kita bina apa yang kita perlukan berdasarkan aturan sistem nilai. Jadi itu yang macam, itulah kepentingan pada aku lah at least. Kepentingan falsafah itu ialah untuk memahami, kita fikir betul-betul apa sebenarnya aturan sistem nilai. Sebab pada aku kebanyakan macam contoh orang Melayu, kebebasan individu tu kadang-kadang terbatas kepada apabila kita bercakap pasal keluarga kan. Sebab dia tak absolute kan. Keluarga Betul. dia ada apa, keluarga ni ada real rights kan dekat kita kan. Kita bukannya boleh kata tak nak sebab I have freedom kan. Tak boleh. Doesn't work that way kan. So contoh yang aku fikir lah, yang menarik is pasal apa nama ni, sistem ekonomi lah. Bila kita kata orang cakap pasal free apa capitalism and stuff like this kan. So bila kata free trade kan, there's no reason kenapa kita nak kata dalam aturan sistem ekonomi itu kita kena melebihkan kebebasan individu daripada keadaan masyarakat kan. Tak ada sebab pun. Cumanya kalau kita kata macam tu, then kita kena articulate lah, kita kena boleh articulate kita punya sudut pandang. Dan articulation sudut pandang tu kita nak cakap macam mana tu, dan supaya orang faham yang ini aturan sistem nilai tu, antara lain kerja ialah nombor satu, kita nak kena susun. Kita nak kena boleh susun dengan betul. Nombor dua, kita kena boleh bagi tahu kenapa kita fikir macam tu, dan daripada susunan tu terbitkan polisi-polisi Betul. yang berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan ekonomi and stuff like that lah, dan juga berkaitan dengan institusi. Sebab aku cakap dengan beberapa orang lah, aku cakap loh, the fact is this, macam kalaupun XYZ berkuasa dan parti politik berkuasa, whatever it is, institusi yang dibina untuk demokrasi liberal ni assume certain things. Maksudnya dia assume yang manusia, individu ni ada autonomi, dia akan memilih untuk kepada perkara yang memberi manfaat terbesar kat dia, and so on so forth kan. So kalau kau tak jaga, kalau assumption ni tak betul, jadi kau kena bina institusi baru untuk memastikan kau punya outcome tu, kau apa yang kau nak daripada ekonomi, daripada sistem politik kau tu, dia terjaga. Daripada aku, antara sebab kegagalan lah kot, ataupun ketidakstabilan ialah apabila kita tak dapat nak faham kaitan antara sistem nilai, institusi dengan benda-benda macam polisi. Dia macam tak jelas. Kan? Lepas tu bila kita nak cakap pasal falsafah, dia kata dia tak guna pun. Inilah pasalnya. Satu lagi aku rasa sebab majoriti pembuat polisi kita dididik di barat. Sebab tu aku lari sama Jepun. Aduh. Tak, tapi on a serious note, kalau kita tengok analisis PRU, orang kan selalu kata macam ni, which annoys me. Kata macam tradisi, biasanya kalau di kampung-kampung Melayu, tradisinya akan memilih UMNO atau PAS. Kenapa? Disebabkan diorang ni akan adalah assumption dia mengatakan diorang ni mungkin tidak terdedah dengan banyak maklumat di luar, ataupun mungkin mementingkan identiti tentang Melayu Islam berbanding dengan benda-benda lain, berbanding dengan polisi dan sebagainya. Ada komentar-komentar yang macam tu yang aku rasa sangat tidak adil, kerana kita menggunakan assumption liberal demokrasi yang sebenarnya mungkin tak terpakai kepada kita punya antropologi kampung kan. Contoh macam kalau kita pergi sebahagian kampung, kepimpinan masjid dan surau itu memang dah integrate dengan kepimpinan UMNO kawasan contohnya, ataupun PAS kawasan kan. Anak-anak kenduri, ada kematian, itu semua PAS dengan UMNO yang akan buat, yang akan uruskan di kampung-kampung. Jadi itu political activism dengan daily life tu, dia ada satu
space time dia tersendiri yang perlu dihargai oleh orang-orang urban, orang-orang urban ni. So, jadi macam kau cakap tadi, bila kita nak berfikir tentang polisi, ada banyak assumption yang telah pun kita lakukan terhadap orang-orang yang akan menerima polisi itu, kan? Yang tak semestinya polisi, sebab banyak polisi yang dibuat di negara lain itu terbina daripada konteks masyarakat dia orang, yang bila kita nak transplant masuk ke sini, dia akan jadi susah. Dia akan jadi inertia. Dia akan jadi benda yang tak boleh nak masuk, kan? So, itulah. Pada aku macam itulah, bila orang-orang buat komentar macam tu, dia sebenarnya mengatakan bahawa sistem nilai dia superior daripada sistem nilai orang lain tau. Oh, inilah sepatutnya, kan? Maksudnya, and then juga macam, betul ke? On what basis are you saying this, kan? Kita cakap macam tu kan. Tapi itulah, macam bila kita nak berbincang, dan permasalahan dia pada aku lah, ialah orang-orang yang tak berada dalam sistem nilai yang macam tu, biasanya untuk dia tak boleh nak masuk ke dalam perbahasan itu. Sebab dia punya vocab dia lain. Ya, betul. Dan bila vocab dia lain, dia jadi tak sah. Dan orang belah sana dia tak terima kan. Dia tak terima perbahasan macam tu. So pada aku ialah macam bila kita bincang pasal falsafah, bila kita bincang pasal sejarah, apa yang kita nak capai, in a sense ialah kita nak faham lah, okay, orang ni kenapa dia fikir macam ni? Apa asas pemikiran dia? Itu lagi penting. Supaya kita boleh buat sesuatu lah. Mungkin and at the same time kita kena terima possibility yang mungkin kita salah kan. Sebab fikir macam tu kan. Ya. Aku rasa itu the biggest lesson yang aku belajar dalam falsafah lah kot. Bila kita mengeluarkan pendapat yang kita dah susun berdasarkan logik yang sistematik, masih lagi kita perlu allow possibility bahawa okay, logik kita ni sebenarnya salah. Ataupun assumption kita tak tepat. Ataupun binaan premis kita tu ada benda yang tak cukup kita cover. Menjadikan orang lain dalam konteks lain boleh untuk mengatakan okay, idea kita tak terpakai. Gitu. Betul, aku setuju. Dan dan kita dah nak sejam kan. Cumanya aku kadang-kadang aku terfikir yang kita punya dalam banyak masa, dalam banyak keadaan, binaan position tu dia kadang-kadang dia equally valid. Kan? Isu dia ialah kau nak pada masa-masa tertentu bila yang dia sesuai, ataupun pada keadaan mana yang dia sesuai. Itu je kadang-kadang. Dan selagi kita tak boleh kata yang sebab semua ni berdasarkan epistemologi, kadang-kadang ada orang, kalau contohnya dalam epistemologi, kita menolak yang kita menolak kewujudan Tuhan, dan banyaklah benda yang automatically kita tak boleh buat kan. Dan once kita dah menolak, tapi bagi orang yang menerima kewujudan Tuhan, dia punya binaan dia lain kan. binaan epistemologi lain, dan position itu konsisten je dan logik je. Okey je kan. So anyway, itulah. Terima kasih kepada Azman. Kalau kita boleh stop kat sini. Terima kasih untuk sesi ni. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa, kalau ada kesempatan kita sembang lagi pasal benda lain, pasal hang punya ni ke, PhD ke, pasal apa? Aku tak ingat. Aku buat pasal Malaysia punya Islamic movements dan juga democratization. Okay. Ya. So tiba-tiba dia jadi membumi kan. Itulah, nanti mungkin ada masa kita sembang lah pasal benda lain, insyaAllah. InsyaAllah. Okay lah Azman, terima kasih banyak. Okay, baik, terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, salam.